Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu Afifah, ramai murid-murid nak belajar lagi mengenai bab kita iaitu kerjasama ekonomi di dunia ni, Cikgu. Jadi kita boleh sambung kelas kita, Cikgu? Boleh, jom kita sambung. Okey. Kita lihat tajuk yang akan kita bincangkan. Yang seterusnya adalah kita akan merumuskan tentang kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Okey, mari kita lihat satu persatu apa kepentingannya kerjasama ekonomi antarabangsa. Sebab tadi di awal segmen kita, Akmal ada tanya, apa kaitannya, cikgu? Dengan sungai yang tercemar tu kan? Betul, ini kaitannya. Okey. Kita lihat perkaitan, terdapat beberapa perkaitan lah, ada 6 perkaitan. Okey, kepentingan yang pertama adalah bagi meningkatkan pelaburan. Yang kedua adalah meluaskan pasaran. Seterusnya adalah membentuk hubungan perdagangan, menggalakkan pemindahan teknologi, memperoleh bahan mentah dan juga mendapatkan bekalan buruh asing. Jadi terdapat 6 kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, kepentingan yang pertama adalah untuk meningkatkan pelaburan. Terdapat 2 jenis pelaburan iaitu pelaburan equity dan pelaburan langsung asing atau dikenali sebagai Foreign Direct Investment FDI. Okey, menggalakkan pelaburan dalam negara untuk dijadikan modal bagi memulakan sesuatu kegiatan ekonomi. Okey, contohnya seperti negara yang melabur di dalam Malaysia adalah seperti Jepun, Korea Selatan, China dan juga Singapura. Okey, maksudnya pelabur masuk ke dalam negara kita. Okey. Seterusnya, untuk kepentingan yang kedua adalah untuk meluaskan pasaran. Okey, kenapa perlu meluaskan pasaran? Kerana membolehkan negara-negara yang bekerjasama untuk meluaskan pasaran ekspor barangan keluaran negara masing-masing. Contohnya seperti Brazil mengeksport kayu balak ke beberapa buah negara seperti India, China dan juga Vietnam. Rusia pula mengeksport arang batu ke negara-negara seperti Korea Selatan, Jepun dan Turki. Jadi bila ada kerjasama antara negara, pasaran pun dapat diperluas. Okey. Baik, kepentingan yang seterusnya bagi membentuk hubungan perdagangan. Okey, kenapa? Kerana ia dapat membuka hubungan antara negara bagi menjalinkan hubungan perdagangan. Hubungan antarabangsa dapat memberi keistimewaan seperti pengecilan cukai, pengurangan tarif, kuota dan juga embargo. Okey, kalau lihat pada paparan rajah yang saya tunjukkan, terdapat 3 perkataan yang telah saya highlightkan dengan warna biru. Apa maksud tarif, kuota dan embargo? Okey, mari kita lihat maksudnya. Okey, maksud tarif merupakan cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas barangan yang diimport. Maksud kuota, kuantiti barang yang dibenarkan untuk dibuat, dijual dan lain-lain. Dan terakhir adalah maksud embargo, iaitu larangan mengeksport dagangan ke sesebuah negara. Okey. Baik, seterusnya kita akan lihat kepentingan yang seterusnya iaitu bagi mendapatkan bekalan buruh asing. Okey. Kenapa kita perlu buat kerjasama? Kerana bagi mempermudahkan kemasukan tenaga buruh asing dari sesebuah negara ke negara lain. Tenaga buruh amat diperlukan dalam pelbagai sektor seperti sektor pertanian, peladangan dan juga perkhidmatan. Sebab itulah kita nampak ada beberapa pekerja warga asing di dalam negara kita. Kerana kita sangat perlukan bekalan buruh asing dari negara luar untuk memajukan negara kita sebenarnya. Okey, baiklah. Yang seterusnya, kepentingan kerjasama ekonomi ini adalah bagi mewujudkan pemindahan teknologi antara negara. Okey. Kerana ia dapat menggalakkan pemindahan teknologi terutamanya antara negara maju dengan negara membangun. Terdapat beberapa pemindahan teknologi seperti pembelian mesin dan juga jentera. Jadi kita berkongsi pendapat, berkongsi alat-alat teknologi yang canggih antara negara. Okey. Yang seterusnya, apa kepentingannya adalah untuk memperoleh bahan mentah. Okey, ini bagi membolehkan sebuah negara mendapat bekalan bahan mentah daripada rakan dagang untuk kegunaan domestik dan juga industri melalui aktiviti import. Okey, contohnya seperti China mengimport petroleum mentah dari beberapa buah negara seperti Arab Saudi dan juga Oman. Okey. Baiklah. Seterusnya adalah bahagian soalan.
Okey. Ya. Sampai dah cikgu ya? Sampai dah bahagian soalan. Tahu-tahu dah sampai dah. Okey. Baik cikgu. Okey. Boleh kita teruskan dengan soalan? Silakan Okey, cikgu. cikgu harap anak-anak murid cikgu juga bersedia dengan soalan ini. Okey, soalan yang pertama, nyatakan semula kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Okey, siapa yang nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab untuk soalan yang pertama? Ya, nyatakan semula kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Itu dia. Pelajar kita Ahmad Faris. Okey, kita ada Faris. Okey, silakan Faris. Okey. Okey, itu dia Faris. Terdapat 6 kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa, iaitu yang pertama mendapatkan bekalan buruh asing, yang kedua memperoleh bahan mentah, ketiga meningkatkan pelaburan, keempat menggalakkan pemindahan teknologi, kelima membentuk hubungan perdagangan dan keenam meluaskan pasaran. Betul tak cikgu? Okey, terima kasih Faris. Okey, kita akan lihat dan semak jawapan Faris. Okey, ini adalah jawapan yang telah disenaraikan oleh Faris. Terdapat 6 kepentingan: mendapatkan bekalan buruh asing, memperoleh bahan mentah, meningkatkan pelaburan, menggalakkan pemindahan teknologi, membentuk hubungan perdagangan dan juga meluaskan pasaran. Okey, terima kasih Faris. Cikgu bagi Faris 1 bintang. 1 bintang dulu. Ya, cikgu, saya pun dapat 1 bintang juga cikgu, sebab kita dah tahu kan apakah kepentingannya kan. Betul. Antara sesuatu negara itu menjalinkan ekonomi kan. Betul. Tapi kesannya cikgu kan, apa akan jadi sekiranya kalau sesebuah negara itu tidak bekerjasama dah cikgu? Adakah kesannya cukup besar kepada ekonomi negara tersebut cikgu? Semestinya lah memberi kesan kepada negara kalau sesebuah negara tidak melaksanakan hubungan hubungan perdagangan lah, kita katakan hubungan perdagangan antara negara lain bersama negara lain. Jadi dia tidak dapat mengembangkan aktiviti ekonomi dalam negara dia sendiri. Kerana kita semestinya kita memerlukan juga bekalan produk dari negara luar. Jadi aktiviti import dan ekspor itu sebenarnya memainkan peranan yang penting untuk pembangunan ekonomi negara. Ya, dan selain itu apa lagi cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid supaya mereka tahu sebenarnya kesannya sangat memberikan impak yang teruk juga cikgu kan kepada kita punya ekonomi negara tu kalau dah tidak menjalinkan apa-apa ekonomi di antara sesebuah negara tersebut. Betul cikgu? Betul. Impak dia besarlah kerana ekonomi negara itu tidak dapat berkembang. Jika sesebuah negara aktiviti ekonomi tidak dapat dikembangkan, maka negara itu tidak mampu mencapai sebuah negara yang maju dan juga hebat. Kerana apa? Kerana ekonomi membawa kepada macam-macam kesanlah kepada masyarakat khususnya, seperti menyediakan peluang pekerjaan. Jika masyarakat ada peluang pekerjaan, jadi masyarakat itu ada pendapatan. Bila ada pendapatan, taraf hidup dapat ditingkatkan, jadi kuranglah kadar kemiskinan dalam sesebuah negara. Itu kaitannya. Ya, bagaimana dengan pandangan cikgu mengenai dunia yang tanpa sepadan kan? Sebab kita tahu sesebuah ekonomi itu memang bergantung kepada terjalinnya antara kerjasama antara sesebuah negara A dan juga negara B juga cikgu kan. Jadi macam mana tu cikgu? Mungkin cikgu boleh kongsikan juga mengenai sebab kita tahu kita makin ke depan dan saya rasa dunia-dunia yang dah maju ni kalau tak buat apa-apa jalinan antara hubungan sesuatu negara pun tak apa cikgu kan. Tapi ni negara yang nak membangun ni cikgu. Lepas tu dia tak buat pula cikgu dia punya hubungan antara negara yang maju tu cikgu. Okey, kalau macam saya cakap tadi lah, kita akan berbalik kepada ekonomi. Bila sesebuah negara itu ekonomi dia dapat orang kata stabil, meningkat tinggi ekonomi dia, jadi dia akan memberi kesanlah kepada pembangunan aspek masyarakat, aspek alam sekitar, betul tak, aspek teknologi khususnya. Kerana negara itu mampu dan berupaya mengembangkan. Kalau kita balik kepada tajuk perbincangan kita pada segmen pertama tadi, kita lihat 4 kepentingan lah, 4 krisis. Kenapa berlaku krisis jika aktiviti kerjasama ekonomi ini tidak dapat dijalankan. Jadi dia akan memberi kesan kepada aspek masyarakat, alam sekitar, teknologi dan juga ekonomi dalam sesebuah negara. Ya, bagaimana pula dengan kalau sesuatu produk tempatan cikgu macam saya menjual saya nak jual durian lah cikgu contohlah cikgu kan. Cikgu rasa benda-benda ni penting tak cikgu mengenai kerjasama ekonomi dunia ni cikgu? Pentinglah sebab untuk aktiviti ekspor dan import jadi kita bertukar-tukar barang dagangan antara negara kan. Sebab
tak semestinya produk yang ada di luar negara itu ada dalam negara kita. Betul. Contoh, buah-buahan, strawberry, betul tak? Kita tak dapat tanam strawberry secara meluas. Apa yang kita tahu, strawberry ada di Malaysia. Contoh di Cameron Highland. Tapi kita tak jumpa pun strawberry dekat kawasan negeri yang lain. Tapi permintaan strawberry itu tinggi. Kita nak buat jam strawberry contohnya, betul tak? Permintaan pembeli nak beli strawberry. Jadi kita perlu kerjasama dengan negara-negara pengeluar strawberry itu. Itu antara kepentingannya lah. Ada kaitan sebenarnya untuk aktiviti import dan ekspor tadi. Betul tu cikgu. Dan dari segi saingan pula bagi produk tempatan kan, cikgu rasa adakah ini memberikan satu kesan yang negatif jugalah, sebab kita tahu kan produk tempatan ini nak bersaing pula dengan produk-produk di luar negara tu cikgu kan. Betul. Macam mana tu? Okey, kalau dari segi persaingan ekonomi tu, kalau kita wujudkan persaingan ekonomi yang positif, benda tu sangat baguslah sebenarnya. Maksudnya kalau kata produk luar masuk dalam negara, kita kenal jenama produk luar. Betul? Okey, kalau produk Malaysia pergi ke luar negara, jadi orang luar pun kenal dengan produk kita. Jadi itu sebenarnya adalah persaingan yang positif pada pendapat saya. Ya, dan kenapa saya cakapkan tadi buah durian tu cikgu kan? Saya rasa kalau orang China di sana kan, kalau durian je, ini mesti mana dia akan tanya dulu, adakah ini Malaysia punya ke, daripada Raub ke, daripada mana, betul tak cikgu? Kan? Betul. Sebab durian ni meluaslah kegemaran semua orang, termasuklah saya, walaupun kurang saya makan. Iya, sebab pasal durian tu cikgu, apa kata kita pergi makan durian dulu, boleh cikgu? Boleh, ada durian Kita berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini dalam Mendengar Rendah. Cikgu suka musangking ke di 24? Saya suka yang paling mahal. Black on.